Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihi al-'amim wa idh manna 'alaina bi Muhammadin afdalul khalqi فهدانا إلى دين الحق واهدنا الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saya muliakan pengurusi Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur, dan tidak dilupakan yang diraikan para alim ulama, para tuan guru, para asatidah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah dengan limpah kurnianya. Kita masih lagi diberikan kesempatan untuk hidup atas dunia ini dengan mendapat petunjuk hidayah Allah Ta'ala Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menuntun hati kita ini atas jalan hidayah. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala sebut siapa yang dia kehendak untuk diberikan hidayah ke atasnya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala terangkan hatinya untuk menerima agama Islam. Jadi kita antaralah alhamdulillah mendapat petunjuk Allah Ta'ala untuk duduk di atas jalan Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Allah Ta'ala sebut pula siapa yang dia kehendaki untuk dia jadikan dia itu sesat. Maknanya na'udzubillah min dhalik, kalaulah kita itu orang yang Allah Ta'ala nak jadikan kita ni sesat, maka apa kata Allah? Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah Ta'ala sempitkan dirinya, hatinya itu, maknanya sukar untuk kita menerima agama Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memberikan gambaran ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah seperti seorang yang sedang mendaki ke langit. Itu kalam majazi, mana mendaki ke langit itu kita tak mampu pun. Cuma maksudnya di sini adalah apa dia? Menaiki tempat yang tinggi. Boleh jadi mendaki gunung. Kita hak tak biasa naik gunung, bila panjat gunung tuan-tuan, kita semput, sesak dada kita ni tuan-tuan. Maka begitulah ibaratnya apa dia? Orang yang Allah Ta'ala tarik nikmat untuk duduk atas jalan hidayah, sesat daripada agama Allah Ta'ala Azza wa Jal. Sebab itu bersyukurlah kita pada Allah Ta'ala Azza wa Jal untuk apa dia? Menjadi hamba abdi kepada Allah. Sebab apa saya sebut hamba abdi? Kalau kita sebut sebagai seorang hamba, kita tak faham. Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah Ta'ala kata tidaklah aku jadikan al-jinna, mari datangnya alif lam at-ta'rif, alif lam ma'rifah situ khusus siyah
maknanya dikhususkan atas setiap individu jin. Kalau Allah tak datang alif lam, maknanya ayat tu jadi berubah makna. Tidaklah aku jadikan jin-jin yang kita tak tahu, maknanya boleh jadi ada jin yang perlu sembah Allah, ada jin tak perlu sembah Allah. Maknanya bila datang alif lam di situ, maknanya setiap individu jin yang lahir atas bumi ini, dunia ini, dan termasuklah al-insa, manusia serta individu itu, illa liya'buduni, melainkan dia itu menyembah aku. Sebab apa Allah Ta'ala sebut sedemikian? Bila kata liya'buduni, kalau kaedah Quran dibaca dengan liya'budun, tetapi asalnya ada huruf ya ana di hujung tu sebenarnya dihadaf kerana atas ditasilil qiraah, sebab nak mudahkan baca Quran itu. Sebab kalau mari lam di situ, sepatutnya kalau mari huruf lam ta'lil itu hadaf nun, tetapi nun itu bukan nun yang asal daripada perkataan ya'budun itu, sebab nun tu dah tak ada dah, sebab lam tadi. Baik, bila Allah kata untuk menyembah aku, untuk beribadah kepada aku, kurang makna dia sampai kepada hati kita. Bila kita kata untuk menjadi hamba abdi kepada aku, kata Allah, bila kata jadi hamba abdi, tuan-tuan, cuba nisbahkan hamba abdi itu kepada manusia. Nisbah pada manusia kepada manusia itu. Siapa suka yang disebut jadi hamba abdi? Cuba tengok cerita, tak faham maksud hamba abdi, cuba tengok cerita P. Ramli, Abdul Wahab, Abdul Wahub, Abdul Wahid. Apabila yang dikatakan hamba abdi ni, dia akur apa sahaja yang diperintahkan oleh tuannya. Baik tuan, saya tuan, saya bodoh tuan, sampai tahap begitu. Sebab kalau dia engkar, maka boleh jadi hilang manfaat yang boleh dia dapati daripada tuannya. Siapa yang nak dipanggil hamba abdi? Kita pun kalau kena kerah, orang suruh kerah buat ni, buat tu, buat ni, buat tu, kita pun kata kat dia, saya bukan hamba abdi awak. Tetapi di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jal, bila mana Allah Ta'ala sebut sedemikian, ya, sememangnya siapa yang paling tinggi maqam kehambaannya kepada Allah Ta'ala, dia adalah orang yang merendahkan dirinya sehabis-habis rendah, menjadi hamba abdi kepada Allah Ta'ala. Apa saja Allah perintah, dia tak pernah sanggah pun. Sebab tu siapa yang mendapat gelaran abdun di sisi Allah, sebab gelaran hamba abdi kalau di sisi Allah, anugerah itu maknanya hebat. Kalau anugerah tu pada manusia, sesama manusia, tak hebat makna dia, jadi pelik, jadi hina maksud dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa Allah Ta'ala nisbahkan Nabi SAW sebagai abdun? Tiada siapa yang boleh menandingi sifat kehambaan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana tunduk patuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Taala Azza wa Jalla. Sebab itu bila Allah Taala nisbahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hamba itu, maknanya di situ isyarat yang begitu besar yang perlu kita faham. Apa dia? Kita perlu untuk mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah. Sebab itu bila mari Ramadan, tuan-tuan, kita jangan simpan dalam minda kita bila ayat Allah Ta'ala datangkan dalam surah Al-Baqarah 183. Sebab tu guru kami dulu Syekh bin Sakat pernah sebut, dia kata apa? Bila Ramadan, jangan tinggal ayat 183 sampai 187 tu untuk kita hadam sungguh-sungguh, sebab fadilat dia begitu besar tentang Ramadan. Bila disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bukanlah hanya isyarat sebagai dasar pensyariatan dalam bab puasa Ramadan. Itu adalah secara mafhum asal awalnya ya, tetapi bila Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumusiyam, difardukan, diwajibkan ke atas setiap individu kita ini untuk berpuasa Ramadan. Apa maksud di situ? Kalau kita nak ukur kehambaan kita kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal,
boleh jadi ada orang dia rasa beban bila Ramadan masuk. Dia rasa susah hati bila Ramadan datang. Dia kata, ish, ya Allah, susahlah Ramadan ni, banyak benda tak boleh nak buat. Sebab itu, kenapa Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala kata, wa ana ajzibi. Itu ayat yang kita bahas dalam ayat 186 nanti. Tapi tak sempat nak bahas satu-satu. Penggunaan ganjaran di sisi Allah itu dalam bulan Ramadan adalah mengikut qadarnya apa dia, sifat kehambaan seseorang itu kepada Allah dalam bulan Ramadan. Tapi tarbiyah yang paling besar, bila kita ingat bulan Ramadan bila datang nak mendidik kita menjadi hamba abdi kepada Allah. Sebab akurkah kita pada perintah Allah itu secara mutlak? Bulat tak dalam hati kita, kita yakin bahawa itu perintah Allah? Sebab dalam masa yang sama tuan-tuan, ada orang boleh berpuasa dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak mengikut perintah Allah yang lain dalam Quran itu. Sebab tu kena simpan di minda, Ramadan didik menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Kena faham situ. Sebab tu Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata, kun ramadaniyan wala takun rabbaniyan wala takun ramadaniyan, dia kata. Jadilah kamu hamba Allah, jangan jadi pada hamba Ramadan, dia kata. Sebab apa? Sebab itulah malang sekali ramai yang tak mampu nak memahami konsep Ramadan ini atas sebab bukan taat dalam untuk berpuasa semata-mata. Maknanya kena ambil secara seluruh itu bahawasanya kita kena taat pada Allah bukan dalam bab perintah puasa Ramadan sahaja. Sebab itu akhirnya Nabi sebut, kam min sa'imin laisalhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Benar tu je dapat. Berapa ramai yang berpuasa bulan Ramadan, tidak lain tidak bukan yang dapat pada dirinya itu hanyalah apa dia, lapar dan dahaga sahaja. Sebab dia tak faham. Baik. Kemudian bila pergi pada ayat yang sama menceritakan tentang ayat 183, 184 itu, ambil sikit pada ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Di situ para ulama mengambil mafhum juga, boleh kita letakkan Ramadan mengajar tentang akhlak. Bila sebut Ramadan, Ramadan adalah bulan akhlak. Pertama tadi, bulan Ramadan bulan untuk menjadi mentarbiahkan kita kepada sifat kehambaan kepada Allah, ketaatan pada Allah. Kita kena ingat. Bila masuk ayat tu, kita kena ingat kenapa bukan semata-mata Allah Ta'ala datangkan rukhsah. Kita hanya selalu melihat, menilik dalam perkara ini keringanan terhadap orang berpuasa semata-mata. Tetapi itulah yang dipanggil samahah, toleransi Allah Ta'ala kepada hambanya. Sebab itu dalam kaedah usul fiqh disebut huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Tengok, hak-hak Allah Ta'ala, okey, mabniyatun, terbina atas toleransi. Sebab tu akhlak yang paling begitu manfaat untuk kita ambil. Kenapa dalam bulan Ramadan kita duduk 30 hari, kita sukar untuk menjadi orang yang ada sifat toleransi. Nah, ada urusan yang senang, kita sangat sengaja nak menyukarkan urusan. Sedangkan Allah Ta'ala bawa ayat ini untuk supaya kita merenung dan memikirkan bagaimana untuk menjadi seorang yang ada sifat tasamuh, bertoleransi dalam bab urusan-urusan tertentu. Itu antaranya akhlak. Cuma di situ nak baginya akhlak itu yang menjadi satu benda utama dalam bulan Ramadan. Banyak. Apa dia akhlak bulan Ramadan? Memberi sedekah. Kita ada rasa simpati terhadap orang yang susah. Walaupun orang yang senang sekalipun, kaya sekalipun, tetapi Nabi sebut secara umum siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Berpuasa situ adakah orang miskin sahaja? Kalau ikut kita fikir, dia kaya, apa aku nak bagi sedekah dia makan? Di situ nak mengajar kita supaya masing-masing rendah hati dia. Hak si miskin kena tunduk, hak kaya pun kena tunduk. Tak kira apa juga martabat dan darjat kita di atas dunia ini, kena mestilah apa dia, berteraskan kepada akhlak daripada Al-Quranul Karim. Baik, yang ketiga, bila Allah Ta'ala sebut pada ayat 185,
syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bila sebut Ramadan, kita kena ingat Ramadan itu bulan Quran. Kenapa Allah Ta'ala datangkan sedemikian ayat? Kita kena faham tuan-tuan. Bila dikata bulan Quran, hari ini masyarakat bila sebut Ramadan bulan Quran, dia hanya faham banyak-banyak baca Quran dan banyak-banyak bertadarus, itu sahaja semata-mata. Ia tidak dinafikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disebut dalam kutub sittah, dan cukup masyhur hadis ini, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang mana Nabi sebut adapun satu kaum yang berhimpun di rumah Allah ataupun di mana-mana di antara rumah Allah Ta'ala, yatluna kitaballah, mereka membaca tilawah. Bila sebut tilawatul Quran, tidak sama dengan tadarus tuan-tuan. Tilawah ni bagaimana? Iaitu mereka membaca Quran itu dalam mengangkat sifat huruf, sifat-sifat huruf dalam Quran itu sendiri, dan membaca dengan tajwid dan mengikut kaedah yang betul. Sebab tu amalan kita bertadarus pada hari ini adalah sedikit, orang kata, yang dikatakan tadarus yang untuk memahami Quran itu dalam konteks dari sudut memahami ilmu tajwid itu sahaja. Tapi sedangkan masuk tadarus tu lebih besar makna dia berbanding apa yang kita buat pada hari ini. Sebab tu tilawah itu adalah benda yang menjadi suatu keutamaan dalam konteks tilawah, iaitu membaca dengan Quran itu, membaca Quran itu dengan tajwid yang betul. Adapun bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadarasunahu bainahum, mereka saling ajar mengajar, iaitu saling cuba untuk mengajar dan belajar daripada apa yang ada dalam Quran itu untuk faham Quran, untuk faham isi perut Quran itu tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita faham bulan Ramadan, bulan Quran hanya sekadar membaca Quran untuk menghabiskan 30 juzuk dalam bulan Ramadan, nak habis 30 juzuk tuan-tuan, tak payah tunggu lama tuan-tuan. Saya biasa lihat budak kita di Malaysia ni, biasa budak di Malaysia hari ni tuan-tuan boleh habis satu hari 30 juzuk. Tak pelik tuan-tuan. Memang pernah jumpa 2 hari 30 juzuk, biasa tuan-tuan. Adik yang dianugerahkan di peringkat syahadatul kubra, berumur, dia telah menghafaz Quran dalam tempoh 8 bulan tuan-tuan, dan mendapat syahadah kubra. Bayangkan 8 bulan hafaz Quran, bahkan ada yang lebih tinggi daripada itu, 3 bulan pun ada tuan-tuan hafaz Quran 30 juzuk. Bila dapat, lepas tu dapat syahadah kubra tuan-tuan. Bila dapat syahadah ni bukan benda senang. Dia baca tu satu hari tu sekejap je, 30 juzuk sebelum persiapan dia nak menduduki peperiksaan syahadah. Kita rasa macam tipu. Ada lebih kurang dalam 14 soalan utama yang akan ditanya, maknanya setiap juzuk tu ada juga soalan-soalannya yang akan ditanya kepada budak ni. Semua boleh jawab dengan baik. Jadi tak pelik tuan-tuan, nak habiskan cepat tu tak ada masalah. Tapi berapa ramai yang nak memahami Quran? Sebab tu Allah Ta'ala sebut, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru. Apa ayat itu? Allah Ta'ala sebut, dan sungguh kami menerangkan Quran itu, fi hadzal Quran liyadhakkaru, untuk kamu ambil pengajarannya. Lalu Allah Ta'ala sebut di situ, apa ayatnya yang disebutnya belakang tu, illa nufura, melainkan apa yang berlaku kepada mereka itu adalah apa? Wa ma yaziduhum illa nufura, kata Allah. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Allah Ta'ala terangkan tentang Quran ini tuan-tuan, liyadhakkaru, untuk kita ambil pengajaran, untuk ambil iktibar, untuk kita jadikan ikutan pada Quran ini. Tetapi malangnya, wa ma yaziduhum, tidak menjadikan tambah iman mereka itu, melainkan makin sesat mereka itu, illa nufura. Sebab tu kita kena ingat, orang yang baca Quran belum tentu dia duduk atas Quran. Jadi isyarat yang paling besar apa dia? Iaitu Allah Ta'ala nak menyuruh kita kembali kepada Quran itu. Bila ingat Ramadan, ingat Quran. Quran ini adalah sos, sumber, masdar yang paling tinggi yang perlu untuk kita rujuk, sebagai yang kita yakin bahawa Quran itu mukjizat. Kalau kita tidak ada rasa sedemikian awal tadi tuan-tuan, sebab itu guru kami sebut, kalau ayat 183 tadi
kita gagal memahami, kita tak akan dapat sampai ayat 184, 85 akan sukar kita nak memperolehi semua benda tu. Sebab kehambaan ketaatan kita kepada perintah Allah ni tadi, apakah kita ni double standard? Ambil ayat ini untuk kita ikut, ayat hak lain kita buang. Kalau kita gagal memahami konsep ayat 183 itu tentang ketaatan kita dalam melaksanakan perintah Allah, bukan sekadar pada dalam bab puasa Ramadan, bahkan seluruh perkara yang ada dalam Quran itu, maka 184, 185 tu susah dia nak faham. Quran lagi dia tak boleh nak faham. Dia akan tinggalkan Quran. Sebab tu Quran tu Allah Taala sebut pecah 3 benda. Hudan linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Sebab tu saya nak sebut 3 benda ni tentang kaitkan dengan Ramadan agak panjang. Kemudian Allah Ta'ala datang pula ayat 186. Fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Pun kalam majazi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut bila mana dan jika mana seorang hamba-Ku, ibadun itu plural, singularnya abdun. Kenapa Allah nisbahkan dengan abdun kat situ tuan-tuan? Faham tak tadi tuan-tuan? Siapa yang mendapat nikmat kurniaan untuk diijab kabulkan permintaannya di sisi Allah Ta'ala, syaratnya Allah Ta'ala letak dah tadi apa? Ibadi, iaitu abdun. Dia kena jadi hamba dulu. Sebab tu saya sebut dah tadi, ayat pertama tu adalah tentang konsep mengajar kita ingat Ramadan kena menjadi hamba Allah, jadi hamba abdi kepada Allah. Kita jangan tanya sebab apa aku tiap-tiap tahun puasa Ramadan, tapi satu apa pun yang aku minta aku tak pernah dapat pun daripada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sama aja puasa kita, sama tiap-tiap tahun begitu saja, akhirnya berlalu sedemikian saja bulan Ramadan. Sebab apa dia? Kita gagal daripada hak awal lagi. Gagal kita memahami hak pertama itu. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, Allah kata sungguh aku dekat. Dekat di situ bukan makna Allah duduk sebelah kita, tak. Macam seorang anak dengan mak dia kata anak duduk asrama jauh tu, boleh jadi di Mesir, boleh jadi di Turki sebagainya, tak usah risau, mak ada di sebelah hang. Apa-apa mak ada dengan hang sebelah tu. Tak ada lah kata mak duduk sebelah. Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala sedia memberikan bantuan apa saja yang kita minta. Sebab tu para ulama sebut bulan Ramadan bulan bermewah-mewah untuk permintaan. Tapi syaratnya tadi, hak 3 atas tu kena letak dulu, kena selesaikan. Barulah kita akan faham, oh nikmatnya bulan Ramadan itu. Dan bila mana orang yang sudah sampai maqam abdun tadi, yang paling terakhir ayat 187, walaupun Allah Ta'ala sebut ayat ini perihal tentang orang perempuan isteri-isteri kita, wala tubashiruhunna, jangan kita nak cuba bermesra-mesra dengan isteri kita. Kita kena wa antum aakifuna fil masajid. Di situ kenapa Allah Ta'ala datangkan ayat itu? Untuk beriktikaf di masjid. Iktikaf ni tuan-tuan bukan senang tuan-tuan. Sebab iktikaf inilah sampai maqam dia kata tazkiyatun nafs. Suci dah hati dia tuan-tuan, sampai tahap dia dah lunak dengan sifat kehambaan dia pada Allah Ta'ala. Dia mampu untuk duduk beriktikaf di masjid. Sebab tu nak duduk iktikaf di masjid 10 malam terakhir Ramadan bukan senang tuan-tuan. Jangan kata 10 Ramadan tuan-tuan. Kita pada bulan-bulan biasa tuan-tuan nak bangkit tahajud pun susah. Sebab tazkiyatun nafs itu, pembersihan jiwa kita tak sampai maqam lagi. Sebab sifat kehambaan tak selesai, akhlak tak selesai, dari sudut pemahaman Quran kita tak selesai lagi. Lepas kemudian itu, dalam kita kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala, fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, kebergantungan kita kepada Allah tu pun tak sampai maqamnya sebab kehambaannya tak ada. Sebab tu kita tak berapa nak minta, kita biasa aja. Sehingga kan kata Nabi SAW, sahabat sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu du'a asma'ullah, wahai Nabi, manakah tempat doa yang Allah Ta'ala paling sangat dengar dan ataupun ditunaikan permintaannya itu? Nabi sebut min jawfil lailil akhir, iaitu berada di hujung malam. Bila hujung malam? Dalam ayat Quran dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala sebut wabil asharihum yastaghfirun.
Sebab tu sahur itu bila tuan-tuan? Sahur itu waktu maksudnya di hujung waktu malam, iaitu dekat nak subuh. Sebab tu sahur ini mustahak bangkit. Sebab apa? Ada pengampunan dalam itu. Waktu yang mustajab berdoa untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Umumnya ulama sebut waktu yang dia kata mustajab doa itu untuk dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah hadis sebut lain pula. Dia kata tadi, sebut hadis yang saya sebut tadi, min jawfil lailil akhir, iaitu bil ashari hum yastaghfirun. Ini waktu tuan-tuan. Sebab tu jangan buat perangai sahur pukul 12 malam. Boleh nak makan, silakan makan. Pagi tak boleh nak makan banyak. Paling kurang bangkit, minum air, segelas air, berdoalah kepada Allah Ta'ala, mintakanlah ampun. Sebab itulah diantarakan kata para ulama, waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi berapa ramai kita tinggal tuan. Sebab apa? Tazkiyatun nafs tadi tak sampai. Sebab hak yang awal ayat 183, 80, 184, 185, 186, kita tak selesai lagi masalah ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, kita jangan sia-siakan bulan Ramadan yang ada pada tahun ini. Semangkan kita bertahun-tahun, berkata 2 tahun lah, 3 tahun betul-betul dah kita kata kita tak boleh nak mari masjid seperti sebelumnya, boleh beribadah, solat tarawih secara beramai-ramai begini. Kita nak lihat Allah Ta'ala boleh jadi uji kita. Siapakah di antara hamba yang bersyukur? Nak jadi hamba Allah, jadilah seorang hamba dahulu. Sebelum menjadi orang yang bersyukur, sebelum nak jadi seorang hamba yang bersyukur, kena menjadi hamba. Sebab tu guru kami pernah sebut dahulu, masa kami mula-mula masuk menuntut mendaftar di Ma'had Al-Muhammadi lil Banin dulu, dia kata, sebelum kamu nak belajar di Ma'had, kamu kena belajar menjadi pelajar. Bila kamu sudah tahu belajar menjadi pelajar, barulah kamu boleh menjadi pelajar yang nak belajar. Faham nak maksud dia tu? Kalau kita gagal untuk belajar menjadi seorang pelajar, pelajar itu tak akan berjaya menjadi seorang yang nak belajar. Faham nak maksud dia? Sebab itu ramai anak-anak walaupun dia belajar macam mana sekalipun, dia gagal menjadi seorang pelajar. Akhirnya ilmu yang ada dapat, tetapi akhlaknya agak kurang. Boleh jadi akhlaknya tu habis teruk. Ada juga begitu, boleh jadi. Sebab tu tuan-tuan, begitulah juga hamba Allah. Sebelum kita nak mendapatkan apa yang ada dalam agama itu, belajarlah menjadi seorang hamba Allah. Maka barulah kita akan menjadi hamba Allah yang mana Allah nak itu yang sebenarnya. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, sebagai akhir kalam, tazkirah yang ringkas pada malam yang kedua tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah, ambillah mananya masing-masing cuba muhasabah diri. Kita lihat kepada diri kita sebagai kesimpulan yang pertama, masing-masing kena tilik. Kenapa aku berpuasa aku masih tak tutup aurat? Kenapa aku puasa masih tak sembahyang? Tapi puasa, taat dia puasa. Kenapa aku puasa aku tak bayar zakat? Kenapa aku puasa tapi aku masih lagi menipu? Kenapa aku puasa? Banyak benda yang kita buat ketika, tapi dia puasa. Kerana kita tak pernah memahami maksud seorang kehambaan kepada Allah Ta'ala. Jadi saya nak bagi terang mudah tadi, sekarang ni mula saat ini kita menjadi hamba abdi kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Bila sebut hamba abdi, faham tak tuan-tuan? Hamba abdi kalau kata dunia manusia tu tak boleh lawan tuannya. Angguk je, baik tuan, ya saya tuan. Apa aja yang tuan dia suruh, dia akur sahaja. Tak boleh sanggah. Itu yang dikatakan menjadi hamba kepada Allah. Kita kena taat begitu. Yang kedua, kita bina akhlak tuan-tuan. Sebab akhlak tu mustahak. Sebelum kita nak memahami Quran, akhlak itu penting. Walaupun asalnya akhlak itu daripada apa yang dalam Quran, tetapi akhlak ini secara umumnya kalau kita pegang dahulu akhlak. Sebab itu bila kita berakhlak, maka kita akan mudah untuk memahami Quran, dan kita akan berakhlak dalam apa jua keadaan pun sekalipun, apa jua dalam orang kata perintah Allah Ta'ala, kita akan menerimanya. Tengok, ada orang ada ilmu, tapi kalau dia tak berakhlak pun tak ada guna juga. Dan kemudian barulah yang disebutkan tentang bulan Ramadan, bulan Quran. Lagi bila kata bulan Quran, kita kena faham Allah Ta'ala suruh kita balik pada Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Bila mana kamu ada masalah, kamu ada apa jua-jua perbalahan yang berlaku, nak menyelesaikan apa jua masalah, balik pada Quran.
Bukan kata cerita dalam bab puasa itu kita nak taat, bukan tu sahaja, lain semua benda kena ikut Quran. Kemudian Allah Taala sebut yang ayat 186 iaitu tentang apa dia, iaitu mintalah pada Allah, bulan bermewah-mewah untuk meminta pada Allah Taala. Jadi bila mana kita selesai masalah atas tadi tuan-tuan, maka apa yang berlaku, kita akan mudah dimakbulkan doanya oleh Allah dengan cara kita telah mengabdikan diri kepada Allah. Maka kita akan datanglah sifat yang kita nak mensucikan diri, iaitu nak beruzlah dengan Allah. Tu yang maqam paling tinggi dah. Batu iktikaf tuan-tuan masuk dalam ni, tuan-tuan apa usahlah, niat jelah iktikaf. Mudah-mudahan dapat pahala di sisi Allah Taala. Dan sebagai akhir kalam, banyak-banyaklah bertaubat pada Allah. Allah tak ada rasa pun orang kata tak memaafkan kita. Allah tidak ada juga yang katakan tak akan memaafkan orang yang buat dosa besar ni. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang beriman tak akan mensyirikkan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq. Orang beriman tak akan bunuh orang lain. Wala yaznun, orang beriman tak akan berzina. Tapi siapa buat 3 dosa besar ini, Allah campak masuk neraka. Tapi kecuali kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Siapa yang nak bertaubat dan terus istiqamah beriman pada aku dan dia buat amal soleh, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti dosa besar hak dulu pernah kita buat dulu tuan-tuan, jadi bonus apa dia? Jadi pahala dari sisi Allah, kerana dia nak bertaubat pada Allah Taala Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, insya-Allah cukup sekadar itu. Aku laqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.